Wahabi ni dahsyat ni, makin mengganas. Hati-hatilah tuan-tuan. Ya, kita nak jelaskan pada masyarakat, bukan ustaz-ustaz kita atau ulama'-ulama' kita bergaduh-gaduh, bukan. Kadang-kadang orang dia tak faham. Ni apa nak ustaz-ustaz ni gaduh, yang ni kata dia, ni kata dia. Bukan pasal kata mengata, tapi nak menegakkan yang hak. Ada di kalangan yang mengaku-ngaku asatizah, pakai jubah juga, berjanggut juga, tapi dia menyatakan sifat Tuhan itu dengan salah. Maka ulama'-ulama ahli sunnah wal jamaah menegakkannya. Contoh, Wahabi mengatakan Tuhan tu di langit. Nah, okey, saya bagi satu contoh. Saya ambil hujah yang Ustaz Engku buat. Nah, baca dalam ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia ambil terjemahan totok-totok sebiji dia terjemah. Ar-Rahman, Ar-Rahman tu maknanya Allah, ala atas, arsy arash, istawa duduk. Dia ambil terjemahan tepat-tepat. Jadi akhirnya dimaksudkan situ Ar-Rahman yakni Allah duduk di atas arash. Okey. Jumpa pula sepotong hadis sahih. Dalam hadis kata sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Saya terjemahkan terus. Sepertiga malam Allah turun di langit dunia. Sepertiga malam ni lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi macam itulah, waktu orang bangkit tahajud. Jadi dikatakan Allah turun ke langit dunia. Sekarang persoalannya, Allah ni di mana? Langit dunia ke? Allah turun ke bumi ke? Atau Allah duduk di langit? Sebab adalah hadis kata Allah turun. Ayat Quran pula kata Allah duduk di atas arah. Kan? Lepas tu pula, sepertiga malam tu bukan sekali berlaku, tetapi setiap masa. Kenapa setiap masa? Sebab bumi ni berputar, berpusing. Contoh tadi kita semayang maghrib. Ada di negara lain sedang semayang maghrib sekarang ni. Contoh kita, kalau ada sahabat kita yang nak buat haji ni berada kat Mekah sekarang, adakah sama waktu dia dengan kita? Boleh jadi kita sekarang maghrib, mereka asar. Sekali kita mayang isyak, mereka pula maghrib. Jadi maksud saya, waktu maghrib tu sekali je ke? Atau sentiasa berlaku maghrib? Maghrib tu sentiasa berlaku, sebab bumi ni berpusing. Begitu juga sepertiga malam tu sentiasa. Jadi bila sentiasa, maknanya Allah duduk di bumi tu lah. Lepas tu katanya Allah di langit pula. Ada mana satu? Kita tanya dia. Dia jawab macam mana? Kadang-kadang Allah naik, kadang-kadang Allah turun. Pula dah. Lepas tu kita kata tidak, Allah tidak bertempat, kerana tempat itu makhluk. Ada seorang sahabat saya, dia ngaji pondok dulu. Lepas ngaji pondok, dia ngaji sebuah universiti. Akhirnya lecturer dalam universiti dia tu ajar kata Tuhan di langit. Dia dengar pelik sebab dia ngaji pondok tak gitu. Dia pun cuba angkat tangan, dia kata, ya Syekh, kalau dikatakan Tuhan di langit, saya nak tanya, langit tu siapa cipta ya Syekh? Syekh tu kata langit tu Allah lah cipta. Oh, kalau Allah cipta makna langit tu makhluk. Ya, naam, kata Syekh. Kalau Allah cipta langit, maknanya sebelum langit tu dicipta, langit tak ada. Masa langit tak ada, Allah kat mana? Sebab dikatakan Allah di langit. Tapi langit tu dicipta Allah sebab dia makhluk. Bila dicipta, makna asalnya tak ada, kemudian baru ada. Jadi masa langit tak ada, Allah kat mana? Syekh tu pun pening-pening gitu. Akhirnya Syekh tu pun jawab, fi hawa, dia kata, di atas udara. Oh, udara pula. Tanya dia pula, dah udara tu siapa cipta ya Syekh? Udara Allah cipta, Allah Husawi, dia kata. Allah lah yang cipta udara. Jadi sebelum udara dicipta, Allah kat mana? Pula dah. Akhirnya dia kata jangan banyak tanya, tak elok, tak ada adab, dia kata. Pula dah. Padahal dia tak boleh memberi jawapan yang betul. Sebab apa? Sebab tidak betul. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Kalau Allah memerlukan langit untuk dia duduk, bermakna Allah berhajat kepada langit. Allah perlukan langit. Bila Allah perlukan langit, itu sifat makhluk. Perlu, memerlukan. Perlu ni menunjukkan lemah. Sebab dia perlu benda tu, baru dia boleh. Tak ada, tak boleh. Mana boleh itu? Allah bukannya lemah. Sebab tu kita sebut watanazzaha. Tak terkena pada Allah lemah, kurang, cacat. Tidak. An musyabahatil hawadis. Keserupaannya seperti makhluk, tidak. Makhluk yang memerlukan tempat untuk duduk, memerlukan tempat untuk berdiri. Allah tak memerlukan tempat untuk duduk. Kalau Allah memerlukan tempat, bermakna Allah lemah, kena ada tempat baru boleh Allah duduk. Sedangkan Allah maha kuasa.
Jadi Allah, hasilnya Allah wujud bila makan. Bukan makan ni, makan tu tempat. Allah ada tanpa tempat. Pegang situ kemah-kemah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah.